Okey, Assalamualaikum. Kita teruskan lagi dengan kelas kita. Okey, AGF 2022. Okey, chapter 3 ah. So, hari tu kita dah belajar mengenai vitamin. So, sekarang kita nak belajar mengenai minerals. Alright. So, minerals, okey, dia lebih kurang je pasal vitamin, cuma dia berbeza sedikit ah. Berbeza sedikit. Macam mana dia lebih kurang tapi dia berbeza sikit ah. Kita tengok ah. Nanti kita compare. Alright. So, by the way minerals, okey, kat sini dia boleh nampak gambar tubuh badan kita. Hampir setiap fungsi dalam badan kita memerlukan minerals. Okey, kita nak bergerak ada minerals yang bekerja. Kita nak buat sel ada mineral yang bekerja. Okey, hormon bergerak, semua benda aktiviti dalam badan kita ada kegunaan mineral yang penting ah. So badan sangat memerlukan minerals. Alright. So, apakah mineral? What is mineral? Okay. So, secara umumnya mineral adalah mineral adalah inorganic. Okay. Kalau compare pada vitamin, vitamin dia organic. Okay. Apa benda organic, apa benda inorganic? Okay. Apa perbezaan ketara antara organic dan inorganic? Okay. Okay. Bahan-bahan inorganic, okay, bila kena haba, kena pH yang ekstrim, dia boleh musnah. Dia boleh hilang. Maksudnya dia boleh musnah. Okay. Kalau inorganic, kita letak pada suhu yang tinggi pun dia takkan hilang. Dia ada di situ. Okay. Cuma kita akan dapat bentuk dalam bentuk debu ataupun kita panggil sebagai ash. Itu yang kita akan buat dalam lab nanti. Okay, kita akan bakar makanan pada suhu yang tinggi, sampel makanan, alright. Dan kita akan dapatkan debu. Debu yang kita dapat itu adalah residu atau peninggalan saki-baki mineral yang tinggal, alright. Sebab apa? Sebab apa dia boleh tinggal lepas kenakan suhu? Sebab dia bersifat inorganic matter, alright. Kalau bahan-bahan organik, kalau kena suhu ke, kena pH yang tinggi ke, dia akan lebur, akan hilang, alright. So tidak berlaku kepada minerals. Alright. So mineral juga dia bertindak sebagai electrolytes. Okey, contoh mineral sodium, potassium, chlorine, alright. So electrolyte, okey. Kalau siapa pernah belajar sains dulu, kalau ada yang pernah belajar sains, kalau tak pernah, cuba tengok kat internet pasal electrolyte. Apakah itu electrolytes? Okey, dia adalah boleh kata mineral-mineral dia lah. Dia boleh disperse dalam medium air, okey, boleh mengalihkan arus elektrik dan sebagainya, alright. So ada charge negatif, ada charge positif. So itu kita panggil kita panggil dia sebagai electrolytes. Alright. So nak tahu keadaannya nanti kita tengok dalam kelas, nanti saya cuba tunjuk contoh video lah. Alright. So next, mineral juga dia adalah diperlukan oleh badan pada kuantiti yang sedikit. Okey. Sama macam vitamin. Bermaksud badan perlukan sedikit sahaja mineral, tapi dia perlu, wajib ada. Cuma kandungannya kita perlukan sedikit sahaja. Kalau terlebih, sama macam vitamin, kalau terlebih overdose, okey, kita boleh terkena toxicity effect. Alright. Okey. So kalau badan tak ada minerals, okey, banyak masalah juga. So dia perlukan mineral, tapi pada amount yang sedikit lah. Tapi kenapa kalau perlukan pada amount sedikit, kenapa sayur-sayuran, buah-buahan kita galakkan makan banyak, nanti overdose lah. Okay, so don't worry. Okay, kita tak akan dapat overdose mineral ataupun vitamin melalui makan makanan itu terlampau banyak, tak ada masalah. Sebab ini kuasa Allah lah. Memang dalam setiap makanan tu ada, memang the source of vitamin dan source of mineral, tapi dia cukup-cukup untuk badan kita terima. So dia tak akan terlebih sangat. Mineral dia takkan terlebih sangat vitamins lah. Kalau kita dapatkan daripada makanan. Okay, so don't worry, makanlah sayur-sayuran dan buah-buahan sebanyak mana yang korang nak. Okay. Ini nak cerita saja, badan kita perlukan sedikit saja. Okay. Tapi nak dapatkan sedikit tu, kita kena makan banyak. Nak dapatkan sedikit tu, kena dapat. Sebenarnya dalam buah-buahan sayur-sayuran, walaupun dikatakan sumber, tapi kuantitinya still pada kadar yang sedikit. Alright. So next. Dia juga, mineral juga elemen needed in our body. Badan kita perlukan lah mineral ni.
Right, untuk buat kerja-kerja saya cakap seluruh badan ni ada fungsi-fungsi mineral yang tertentu alright. And then mineral ini soluble in water. Okay, sifat mineral ini dia larut dalam air. Macam saya cakap tadi, dia bersifat electrolyte. Electrolyte ini dia charge negatif, charge positif, bila masuk dalam air tu dia boleh disperse, gerak dalam tu. Alright, so dia soluble in water. Okay, next. Okay, what is mineral in nutrition? Okay, dalam nutrition, apakah mineral ini sebenarnya? So, minerals adalah bahan yang diperlukan, yang boleh kita dapatkan daripada makanan dan badan perlukan untuk pertumbuhan, growth dan juga health, kesihatan. Maksudnya kalau tak ada mineral, tak cukup mineral, kita tak, pembesaran kita tidak akan normal dan kesihatan kita tak akan terjamin lah. Alright, so penting mineral ini ya. Alright, so needed in small amount. Okay, perlukan pada amount sedikit. Okay, terlebih toxicity effect. Alright, mineral do not give you energy calorie. Okay, bermaksud makan mineral ini dia tidak memberikan tenaga pada badan kita. Tetapi walaupun dia tak berikan tenaga, tapi dia ada fungsi-fungsi lain dalam badan. Sebabnya ada setengah aktiviti dalam badan ini, bukan setengah lah, hampir ke semua aktiviti badan ni, dia cuma boleh dijalankan dengan adanya mineral dalam badan kita. Mineral-mineral yang spesifik, yang tertentu. Okay. So, to meet your daily needs, okay, untuk keperluan harian kita, mineral ini kita kena dapatkan daripada diet. Maksud kita kena dapatkan daripada makanan. Digalakkan makan buah-buahan dan sayur-sayuran, okay? Kerana ia adalah sumber mineral. Okay. So, mineral losses during cooking and boiling, okay? Khasiat mineral boleh hilang sewaktu memasak. Alright, tadi saya cakap kalau kita panaskan, mineral akan ada. Memang dia akan ada. Cuma khasiat dia tak ada lah. Kalau kita bakar pada suhu tinggi, saki-baki mineral tu akan ada. Okay, kita akan dapat dalam bentuk ash, iaitu debu. Tapi dia dah tak berfungsi sebagai mineral yang berkhasiat lah. So, sebab tu kalau kita masak makanan, terlebih masak sayur lah, okay. Alright, so mineral itu akan berkurang. Khasiat dia akan berkurang. Okay, tapi keadaan fizikalnya still ada. Kenapa? Sebabnya dia adalah inorganic material. Okay. Okay. Next. Okay. Jenis-jenis mineral. Kita ada dua jenis minerals. Okay, iaitu major mineral dan trace mineral. Okay, tadi kalau vitamin hari tu kita ada water soluble dan fat soluble. Tapi kalau mineral kita ada major mineral dan trace mineral. Jom kita tengok apakah perbezaan antara major mineral dan trace mineral. Okay. Okay, major mineral sebelah kiri ni major mineral. Okay, dia badan kita perlukan sebanyak lebih daripada 100 mg per day. Bermaksud badan kita perlukan lebih daripada 100 mg, miligram. Bukan gram, miligram. Okey. Setiap hari badan kita perlukan sekurang-kurangnya 100 mg ataupun lebih, okey, untuk badan kita sihatlah. Alright. So, kategori ini kita panggil sebagai major mineral. Alright, contoh-contohnya sodium, potassium, chloride, calcium, phosphorus, magnesium, sulfur. Ini boleh dapatkan daripada makanan. Okey, kategori kedua. Kategori kedua kita ada trace mineral. Okey, trace mineral. Okey. So, apakah benda trace mineral ini? Okey. Trace mineral. Okay. So, trace mineral ini dia terbalik daripada major mineral, iaitu badan kita perlukan kurang daripada 100 mg per day. Badan kita perlukan kurang daripada 100 mg per day. Itu adalah trace mineral. Kalau major tadi lebih 100 mg per day setiap hari. Okay? Ini trace, dia badan kita perlukan kurang daripada 100 mg per day. Tak boleh lebih. Tak boleh lebih. So, apakah contoh-contoh trace mineral? Kita ada iron, copper, zinc, selenium, iodine, chromium, fluoride, manganese. Okey, yang dah belajar chemistry mungkin biasa dengar nama elemen-elemen ni. Mineral ni elemen lah sebenarnya. Kalau kita tengok dalam periodic table dalam chemical tu, okey, dalam chemistry korang tu, okay, ada nama-nama metal, non-metal, elemen. Elemen itu adalah mineral lah. Alright. Dan mineral itu wujud dalam makanan dan juga sekitar bahan-bahan sekitar, benda bukan makanan pun ada juga lah. Okay. Alright. So,
Ini adalah contoh major mineral dan trace mineral. Apa membezakannya? Jumlah yang badan kita perlukan. Lebih daripada 100 mg per day untuk major dan kurang daripada 100 mg per day untuk trace. Okay, simple sahaja. Okay, untuk test ataupun exam, sila at least ingat 5 untuk setiap satu jenis ini. 5 major mineral, 5 trace mineral. Alright, sila ingat. Senang je nama dia, simple-simple sahaja. Okay. Okay. So what cause mineral deficiency? Okay. Macam manakah seseorang itu boleh kurang mineral? Okay. Macam mana orang boleh ada masalah kurang mineral? Okay. Orang boleh kurang mineral apabila not getting enough essential mineral from food supplement. Okay. Senang cerita, kurang memakan makanan yang bersumberkan mineral, iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran, dia kurang ambil. So kurang mineral dalam badan. Alright. So people lost in weight loss program yang nak diet, okay, yang tak jaga pemakanan, menggunakan diet yang salah, okay, diet yang salah, dia tak makan, so tak makan sayur, tak makan semua, right, dia kuranglah kandungan orang panggil mineral lah, kurang kandungan minerals. Okay, padahal diet yang betul sepatutnya sayur yang perlu lebih. Okay, macam saya buat diet pakai plan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, suku-suku separuh, okay, suku nasi, suku lauk, dan separuh pinggan itu adalah sayur, iaitu sumber mineral. Kementerian Kesihatan menggalakkan kita ambil lebih sayur. Kalau diet yang betul nak kurus, okay, sebenarnya kena makan banyak sayur. Alright. Okay, so next, vegetarian, vegans, okay, orang yang cuma makan sayur, okay, with allergy of lactose intolerance. Okay, so orang yang cuma makan sayur, okay, mungkin dia makan sayur, dia tak makan daging semua tu, alright, tetapi dia tak dapat mineral yang daripada sumber makanan lain, iaitu daging, protein, pun dalam tu ada mineral-mineral tertentu yang badan kita perlukan. Sebab tu pemakanan kena seimbang, kena ada sumber protein, kena ada sumber karbohidrat, kena ada sumber buah-buahan dan sayur-sayuran. Dia melengkapi antara satu sama lain. Alright. Okay, so vegetarian pun selalu ada masalah mineral deficiency, dan mereka yang mengalami masalah lactose intolerance. Okay. So siapa, ada setengah orang dalam dunia ni memang dilahirkan dia ada penyakit nama dia lactose intolerant, bermaksud badan dia tidak boleh proses makanan-makanan berbentuk tenusu, susu, okay, tak boleh makan susu lah, right. Kalau makan dia akan angin dan sebagainya. Sebab apa? Sebabnya badan dia tak boleh nak apa kita panggil digest lactose, okay. Alright. So orang-orang ini pun ada masalah untuk mendapat kekurangan mineral dalam badan. Alright, itu adalah tanda-tanda punca-punca kenapa orang kurang mineral. Alright. Okay, so ni saya ada sediakan beberapa contoh mineral. Alright, kita ada kalsium. Okay, apakah fungsi kalsium? Okay, kita tengok, go terus sekali lalu. Alright, so fungsi kalsium adalah untuk tulang dan gigi. Okay, dan diperlukan pada proses apa selain daripada tu? Kalau ini proses utama dia, function utama dia, fungsi utama dia adalah untuk tulang dan gigi. Alright, so dia juga diperlukan untuk blood coagulation. Okay, penggumpalan darah, darah nak kering. Okay, nerve and muscle function. Okay, untuk saraf dan juga otot kita bergerak. Alright, perlukan kalsium. Milk and egg production. Okay, penghasilan susu. Okay, untuk ibu mengandung. Alright, dan juga binatang nak hasilkan telur lah. Alright, so deficiency sign. Okay, tanda-tanda orang kekurangan kalsium: retarded, kurang pertumbuhan, terbantut. Okay, growth deformed bones. Okay, penyakit tulang seperti riket, tulang bengkok, okay, tulang rapuh. Alright, so kurang kalsium. Okay, kalau binatang pula, okay, contoh ayam tu, dia telur dia, kulit telur dia tak keras, lembut. Okay, and then kalau orang osteoporosis, sakit tulang belakang yang bongkok tu, okay, kurang kalsium. Okay, so apakah sumber makanan untuk kalsium? Susu. Okay, oyster shell. Oyster shell tu apa? Okay, kulit tiram, tapi tak adalah orang makan kulit tiram. Okay, limestone, okay, batu kapur. Okay, so better kita ambil susu lah. Alright. Okay. Okay, next,
mineral yang seterusnya, saya tak sentuh banyak, saya sentuh sikit contoh lah untuk panduan semua. Okay, so next kita ada iron, iaitu Fe, ferrum. Nama lain dia ferrum. Okay, iron. Okay, iron fungsi utama dia adalah untuk essential function of every organ tissue. Untuk organ tissue kita, especially darah. Okay, dalam sel darah kita memang ada ferrum sebenarnya. Dan ferrum ini diperlukan dalam pembentukan sel darah. So, dalam sel darah, bila kita bernafas, darah kita boleh tangkap oksigen. Oksigen boleh disimpan dalam sel darah sebab kewujudan ferrum. Sebabnya dalam pembentukan hemoglobin darah kita, okay, pembentukan tu ada ferrum yang diletakkan dalam sel itu. Okay, ferrum tu datang dari mana? Daripada makanan. So sebab tu sumber makanan sayur-sayuran hijau tinggi dengan ferrum, bagus untuk pembentukan darah. Kalau orang ada masalah kurang darah ke, okay, dia kena makan makanan sayur yang kandungan iron yang tinggi. Okay, boleh check lah apa jenis makanan yang tinggi iron. Selalunya sayuran hijau lah selalunya tinggi iron. Ataupun dia boleh beli kat farmasi, boleh beli suplemen. Alright. Sebab tu kalau ibu mengandung kadang-kadang ada masalah kekurangan darah kan, okay, dia digalakkan makan makanan sayur-sayuran yang tinggi ferrum. Alright, tinggi iron. Alright, ataupun kita panggil dalam bahasa pasarnya zat besi. Apa zat besi? Iron, ferrum tu lah zat besi. Okay. Alright, so next, apakah tanda-tanda kekurangan ferrum ini? Okay, nutritional anemia. Okay, penyakit nutritional lah, anemia. Alright, so kesukaran bernafas. Okay, pale eyelid, ear and nose. Okay, pucat muka pucat, hidung pucat, telinga pucat. Alright, putih ya, sebab apa? Sebab kurang darah. Alright, so next, source forage copper. Okay, so trace mineral salts. Okay, so forage ni maksudnya sayur-sayuran lah, sayur-sayuran berdaun tu. Okay, alright, kita boleh dapatkan sumber iron tadi. Okay, next. Memang saya akan go through saja gini sebab dia sikit saja, tak banyak pun. Okay, sebabnya saya rasa korang boleh tangkap lah. Dia sebabnya dia tak susah mana pun, cuma kita bagikan contoh sahaja. Alright, so fungsi yang seterusnya kita ada mineral phosphorus. Okay, so phosphorus, okay, fungsi dia untuk formation of bone. Okay, sama juga macam calcium tadi, untuk tulang dan gigi, dan juga bendalir badan. Bendalir badan, okay, darah ke apa. Okay, it requires for metabolism, cell respiration, okay, so metabolism badan, okay, sel kita bernafas, okay, normal reproduction untuk pembiakan. Alright, so apakah tanda kekurangan phosphorus? Okay, tanda dia lebih kurang macam tanda calcium deficiency tadi lah. Okay, tak minum susu lah. Alright, so kekurangan selera makan, okay, poor reproduction, okay, mandul lah. Alright, so kurang phosphorus. Okay, so sumber phosphorus ini kita boleh dapatkan, okay, daripada produk-produk yang ada calcium, dikalsium phosphate, okay, makanan-makanan yang bertulang, okay, low fluorine phosphate. Okay, ni tak ada apalah. Basically, ataupun kata lainnya, sayur-sayuran boleh jumpalah. Mesti ada ni phosphorus. Okay. Okay, next kita ada manganese. Okay, manganese. Okay, manganese. Okay, manganese fungsinya untuk fetal development, untuk pertumbuhan baby lah, baby, untuk ibu mengandung, ada development. Alright, milk production. Okay, pembuat susu. Alright, dan rangka, skeleton, okay, tulang kita lah. Manganese membantu ke tulang, banyak mineral membantu tulang. Okay, so apakah tanda-tanda kekurangan manganese? Abortion, reduce, okay, sama juga macam tak subur, kekurangan, tak boleh membiak, right, mandul dan sebagainya. Okay, keguguran, alright, okay, deform young and poor growth untuk anak kecil, dia pertumbuhannya terbantut, okay, kurang manganese. Alright, so kita boleh dapatkan manganese daripada mineralized salt, okay, okay, daripada garam boleh dapat. Alright, okay. Okay, itu sedikit contoh lah jenis-jenis mineral dan juga tanda-tanda kekurangan mineral tersebut. Alright, so food source of mineral. Okay, food source of mineral, kita ada contoh-contoh mineral dan juga
apakah sumber makanan dia. Mungkin tadi ada sumber makanan yang kurang clear tu, kita clearkan kat sini lah. Okay, so kalsium kita boleh dapat daripada almond, kacang almond, beans, kacang biasa tu lah, carrot, okay, papaya betik, cashew nuts, okay, apa ni, kacang gajus lah, okay. Iodine kita boleh dapat daripada celery, lettuce, okay, sayur-sayuran lah ni, okay, lettuce, okay, yang macam salad, korang makan salad lah, ada iodine tinggi, okay. Anggur, okay, cendawan, mushroom dan juga orange boleh dapat iodine. Alright, iron boleh dapat daripada soya bean, banana, carrot, cucumber dan juga sunflower seed, kuaci ya. Okay. Next kita ada sulfur. Okay. Cheese, okay, keju, egg, cauliflower, okay, cauliflower sayur tu lah, okay, nuts, okay, dan juga onions, okay, kacang dan juga bawang. Alright, boleh dapatkan sulfur. Okay, untuk sodium kita boleh dapat daripada susu, daripada cheese, okra apa, bendi ya, bendi, okay, pumpkins, okay, pumpkin, labu. Alright. So apakah secara kasarnya, secara generalnya, apakah benefit of mineral ni, kelebihan minerals ini, okay? So mineral ini bagus untuk build and maintain strong bone and teeth. Maksudnya kalau korang tengok tadi, hampir ke semua contoh mesti ada sebut pasal tulang dan gigi, okay? Sebab kebanyakan mineral ini perlu untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Alright. So assist in regulation rhythm of heart, okay, membantu denyutan jantung, okay, dan peredaran darah kita lah. Alright. Mineral membantu tu banyak juga. Okay, next, mineral juga regulate the passage of nutrient into and out of the cell. Okay, pergerakan nutrien keluar masuk sel dibantu oleh mineral. Okay, and then next, promote normal blood clotting, membantu blood clotting. Okay, kalau kita luka, okay, blood clotting, darah kita tu nak elakkan daripada terus keluar, dia ada blood clotting, darah kita beku yang songkong, suka kopek-kopek tu, suka korek-korek tu, alright. So itu adalah blood clotting, yang darah yang kering tu, alright. So untuk penyembuhan kulit tu perlu ada blood clotting. So mineral membantu blood clotting, alright. So next, maintain nerve and muscle function, untuk saraf dan juga otot kita, alright. Otot kita kalau tak ada mineral, nak bergerak macam ni tak boleh, sebab ada signal dia, ada signal, ada mineral yang bekerja di sebalik aktiviti pergerakan tubuh badan kita ni lah, dan juga penghantaran saraf daripada otak hantar ke body tissue ni. Okey, saya nak bergerak jari, saya nak bergerak apa, okey, ada mineral yang bekerja di sebaliknya. Alright, saya bercakap ni pun ada mineral yang berfungsi hantar sistem saraf saya punya information. Okay. So next, lower blood pressure, okay, tekanan darah, okay, menurunkan tekanan darah, alright. So promote normal kidney function, membantu proses buah pinggang kita lah, kidney kita, untuk berfungsi dengan lebih baik. Alright, so ini secara keseluruhannya, okay, apakah fungsi minerals. Alright. So untuk mineral setakat ini sahaja, simple sahaja untuk lecture untuk minerals. Okay, so apa-apa soalan boleh tanya saya dalam kelas seterusnya. Alright, on the next video lecture kita akan teruskan dengan chapter 3 part 3, iaitu berkaitan dengan enzim. Enzim saya seronok juga nak cerita pasal enzim. Dia agak menarik juga lah, nanti kita bincangkan. Okay, so that's all for today. Assalamualaikum, jumpa lagi.